Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk anak-anak murid cikgu. So, hari ini kita belajar satu lagi cara teknik bagaimana boleh membantu kamu untuk kamu kembangkan, untuk kamu beri idea, untuk kamu berfikir secara logik dan kamu boleh kemukakan idea kamu tepat mengikut kehendak soalan. Okey. Latihan ni kita dah buat, tapi cikgu bagi panduan supaya kamu boleh baiki yang hari tu ada fakta tapi tak berapa disusun dengan elok lagi. Jadi kita latih lagi supaya kamu dapat memberikan satu jawapan yang nampak cantik, yang markah, yang tersusun, yang penting tersusun. Okey, kita lihat soalan. Bincangkan kesan sistem pentadbiran yang tersusun terhadap negara. Okey, ini soalan-soalan ya. Jadi kita lihat sekarang, kita analisis apakah kehendak soalan ini. Bincangkan kesan. Jadi kita tahu soalan nak kesan. Kesan, ingat, kesan boleh datang dari aspek positif dan juga negatif. Jadi kita nak analisis adakah ini kesan negatif atau ini kesan positif. Jadi kita lihat, bincangkan kesan sistem pentadbiran yang tersusun. Jadi tersusun merujuk kepada benda yang baik, positif. Jadi kita tahu soalan ini meminta kamu menyatakan kesan yang tersusun, maksudnya kesan yang positif. Kesan yang positif kepada siapa? Kepada negara. Jadi ada 3 perkara penting kat sini. Kita akan nyatakan kesan tersusun merujuk kepada perkara yang positif dan negara adalah isu dia. Jadi bila kita bincang pasal negara, dia jadi umum, negara luas. Jadi kita boleh bincang kesan dari aspek PES, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Okey, so hari ni sikit. Bila kamu dapat soalan kesan yang umum macam gini, okey, kamu boleh guna teknik PKMM. Yes, ini hafalkan teknik PKMM kerana memang kamu rasa macam cikgu ni untuk satu soalan je. No, akan ada soalan yang mirip macam ini tapi lain. Contoh jawapan dia sama, dia menyatakan kesan dan umum juga, tapi dia ubah. Contohnya dia cakap, okey, bincangkan kesan jika negara mempunyai pemimpin yang bijaksana dari aspek ekonomi. Nampak? Kalau soalan yang macam tu, sama kesan kalau ada pemimpin yang bijaksana, maknanya baik. Pemimpin yang bijaksana baik terhadap ekonomi. Cuma dia ubah. Dia tak cakap negara, dia sebut ekonomi. Maknanya dia khas nak ekonomi. Jadi kita tak bolehlah cakap asal politik atau sosial. Untuk soalan ini, dia tak sebut politik ke ekonomi ke sosial. Dia sebut negara. Maka kamu boleh menyatakan 3-3 ini pun tak ada masalah. Kamu boleh bagi kesan dari aspek politik, kamu boleh bagi kesan dari aspek ekonomi, kamu boleh bagi kesan dari aspek sosial. Okay, so caranya adalah dengan kamu menghafal PKMM ni, teknik ni, PKMM, iaitu perkembangan. Okay, sebab kita nak tengok kesan yang baik kan. Kesan yang baik mesti ada sesuatu yang akan berkembang dan berkembang ke arah yang baik. Okey, K, kemajuan. Of course, bila dia minta kesan yang baik, mesti ada kemajuan. Okey. Kemudian kesan yang baik juga akan melahirkan. Kita akan gunakan perkataan melahirkan nanti. Tengoklah, melahirkan masyarakat ke kan. Dan mengukuhkan. Dan bila kesan yang baik, biasanya dia akan memperkukuhkan sesuatu yang memang sudah ada dan sudah baik. Okey, jadi 4 perkara ini sila masukkan dalam minda kamu supaya kamu boleh ingat bila teknik memberi kesan. Kita mulakan dengan PKMM, iaitu perkembangan, kemajuan, melahirkan, mengukuhkan. Okey, ini panduan. Okey, saya dah ada PKMM cikgu. Sekarang macam mana kita nak bina ayat? Sebelum kamu boleh bina ayat, kamu dah ingat perkembangan, kemajuan, melahirkan, mengukuhkan. Kamu mesti tahu bahawa aspek negara adalah luas, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Dan ini sangat penting. Hari ini sikit je sebab cikgu nak tengok basic. Kamu mesti ada perkara basic. Bila kita sebut pasal politik, kamu tak boleh nyatakan politik apa politik.
words untuk politik. Tak boleh. Kalau kamu tak boleh nyatakan words untuk politik, maka kamu hafal PKMM ni pun dia tak boleh bantu kamu untuk kembangkan ayat. Jadi kamu mesti bila cikgu sebut politics, kamu boleh sebut perkataan-perkataan yang sebenarnya ada banyak, tapi kita hari ni buat 3 saja. Kalau kita sebut politik, kamu boleh sebut perkataan pertahanan negara, kamu boleh sebut keselamatan negara, kamu boleh sebut kedaulatan negara. Maksudnya kamu dah ada 20% dalam otak kamu untuk membincangkan tentang politik, kesan kepada politik. Okey. Kemudian bila cikgu sebut kalau kita nak bagi kesan ekonomi, otak kamu boleh proses ekonomi je, kamu ingat, oh, saya suka pelancongan cikgu sebab saya suka melancong. Jadi pelancongan, pelaburan, perindustrian, perdagangan, pelabuhan dan ada banyak perpa lain yang melibatkan ekonomi. Ini adalah basic 5P. Okey. Jadi kamu dapat dah, bila sebut ekonomi dapat pelancongan, pelaburan, perindustrian. Kamu dah bila sebut politik, kedaulatan, keselamatan negara, pertahanan, tambah sikit hubungan diplomatik yang kamu tahu. Okey. Kemudian bila sebut sosial, kamu boleh bayangkan masyarakat. Okey, kamu bayangkan masyarakat, kamu gunakan nilai-nilai. Kalau kamu jadi masyarakat, kamu nak jadi masyarakat yang macam mana? Okey, jadilah masyarakat yang bersatu padu, jadilah masyarakat yang bijaksana, jadilah masyarakat yang pandai, yang tak tahu ilmu pengetahuan. Jadilah masyarakat yang berilmu pengetahuan, jadilah masyarakat yang bertanggungjawab, jadilah masyarakat yang ada nilai-nilai murni yang lain. Faham? Jadi untuk menjawab soalan kesan ni, kamu perlu ada 2, iaitu kamu mesti tahu PKMM tadi, perkembangan, kemajuan, melahirkan, mengukuhkan. Kemudian kamu boleh tafsirkan politik nak cakap apa, pertahanan, keselamatan, kedaulatan, ekonomi. Dalam kepala saya ada pelancongan, pelaburan, perindustrian, perdagangan, pelabuhan. Kalau sebut pasal sosial, saya ada masyarakat yang bersatu, bijaksana, berilmu, berpengetahuan, bertanggungjawab. Kalau kamu boleh ingat ini, kamu tak ada masalah untuk kembangkan ayat. Okey? Kalau kamu tengok kat sini, nampak perkembangan sektor pelancongan. Dah jadi dah satu ayat. Sikit lagi dah nak dapat satu ayat, tapi baru 2 perkataan, belum dapat ayat. Okey. Kemajuan perindustrian. Kamu sedang membina ayat. Okey. Melahirkan masyarakat bersatu padu. Nampak? Mengukuhkan sistem keselamatan negara. Itu kesan. Dapatlah, depan ni kena dapat. Okey. Jadi kita lihat bagaimana cikgu buat cikgu punya ayat okey, cikgu punya ayat. Okey, ini cikgu punya ayat. Kita lihat bagaimana cikgu membina ayat, dan kamu juga boleh bina macam ni, jangan risau. Okey, cuma kamu kena rajin tanya diri, lepas ni apa, kenapa, dapat apa. Macam tu. Okey, sekarang kita baca balik soalan. Bincangkan kesan sistem pentadbiran yang tersusun. Kesan kita dah tahu, tersusun positif terhadap negara, PES. So kita akan bincang dari aspek politik dan ekonomi dan sosial. Okey, kemudian kita masuk kepada soalan. Lihat kesan sistem pentadbiran yang tersusun terhadap negara, termasuklah, ini daripada soalan, termasuklah kita tambah sendiri. Termasuklah, kita pergi PKMM tadi yang cikgu sebut PKMM, cikgu ambil P yang pertama. P yang pertama adalah perkembangan. Lihat, perkembangan sektor pelancongan negara. Sampai sini kamu dapat 1 markah. Okey, kamu sebut kesan dia kepada sektor pelancongan negara. Saya tak nak titik, saya gunakan kata hubung, yang kata hubung lain yang ini tak sesuai double. Jadi saya guna kata hubung yang akan YA. Okey, yang akan, sebab saya tanya apa akan dapat kalau sektor pelancongan berkembang. Kita dapat apa? Okey, yang akan dapat memberikan, berikan apa? Pendapatan kepada siapa? Kepada penduduk tempatan. Saya berikan kesan bila sektor pelancongan berkembang. Jadi kita dapat satu lagi markah dekat pendapatan. Okey,
2 markah. Kemudian saya tanya lagi, pendapatan ni dia dapat dari mana? Sektor pelancongan tadi dia datang, okey, pelancong datang, kemudian rakyat dapat pendapatan. Dari mana dia dapat pendapatan? Oh, dari hasil jualan. Mungkin dia jual sesuatu dekat pelancongan, mungkin dia jual kerepek, mungkin dia jual keropok, mungkin dia ada homestay. So itu adalah contoh. Jadi kamu boleh beri contoh. Sebagai contoh, industri kecil keropok lekor. Sebab saya suka makan keropok lekor. Okey, dah sampai sini kamu sedang memberi contoh. Industri kecil keropok lekor, 1 markah. Di Terengganu, sebab saya nak panjangkan ayat, nak tunjuk saya murid yang cemerlang. Jadi saya tunjuk keropok lekor di Terengganu. Kemudian saya berikan dia punya apa kepentingan bila orang nakkan keropok lekor tu tadi. Kesan dia akan mendapat permintaan yang tinggi. Bila pelancong datang, mereka akan beli keropok lekor banyak, maka permintaan ke atas keropok lekor tinggi daripada para pelancong, maka kamu dapat 1 markah pada permintaan. Okey, kemudian kamu boleh titik, kamu boleh masuk isi lain kalau dah tak ada idea. Jika dah tak ada idea, sampai 2 markah tadi pun kamu dah boleh pergi ke idea, ke faktor lain. Kamu boleh guna K, kamu boleh guna M, kamu boleh guna ekonomi, kamu boleh guna masyarakat. Tapi kalau kamu mampu beri contoh, berilah contoh. Kalau tak mampu, kamu terus. Kalau tak boleh dah fikir lama, untuk latihan beri, fikirkan sebagai latihan. Untuk peperiksaan, kalau dah tak boleh, kamu boleh stop sampai sini. Masuklah penanda wacana selain itu. Okey, kemudian cikgu sambung tadi, habis sini nampak macam habis. Cikgu boleh fikir lagi lah. Cikgu rasa akan mendapat permintaan yang tinggi. Cikgu nak cakap lah, bila permintaan tinggi maknanya dia akan dapat banyak peluang ni nak buat keropok lekor banyak. Mesti kalau dia tak berapa, maksudnya kalau dia hidup susah, mungkin dia akan senang lepas ni kerana permintaan keropok lekor yang tinggi. Jadi saya buat kesimpulan atau inference, hal ini dapat membantu rakyat memperbaiki taraf hidup mereka. Nampak? Kita dapat 1 markah dekat memperbaiki taraf hidup mereka. Jadi, bolehkah kamu cuba macam ni? Kamu cuba dan tanya soalan. Lepas kamu gunakan teknik PKM, kamu pilih mana-mana satu yang berkaitan dengan ekonomi atau sosial tadi. Macam ni kamu dah pilih satu, kamu gabungkan ayat, tanyakan apakah kesan dia, apa yang kita akan dapat, apa yang kita akan dapat. Maka kamu boleh cipta, kamu memang boleh mencipta satu perenggan ayat yang baik untuk menjawab soalan kesan. Okey, cuba kamu guna benda yang lain pula. Kita gunakan kemajuan mungkin selepas itu. Selain itu, kita masuk selain itu, apa kesan selain itu, ataupun kesan lainnya. Okey, berlaku kemajuan. Kita ambil yang kemajuan, berlaku kemajuan ni. Kemajuan dalam perindustrian. Kita ambil perindustrian katakan dalam perindustrian negara. Okey, jadi kamu boleh cuba perindustrian negara yang akan apa? Gunakan YA, yang akan apa dia punya kesan kepada rakyat ke, kepada negara ke. Okey, jadi kamu boleh cuba latih dan latih. Okey, cikgu harap ini boleh membantu kamu untuk menjawab dengan lebih baik lagi. Okey, kita jumpa lagi untuk soalan-soalan lain yang kita akan cikgu akan kerap untuk tunjukkan bentuk-bentuk soalan dan cara-cara kamu boleh menggunakan teknik-teknik yang kita sudah belajar. Okey, itu sahaja. Selamat mencuba.